Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Khadir antara realiti dan dongeng karangan bahasa Arab asal Muhammad Khair Ramadan Yusuf. Lepas tu diterjemahkan oleh Ustaz Syaradi dengan sebutilah. Kita ni bagi kenal dan nak bicara ni pertemuan Khadir dengan manusia. Pendahuluan. Adakah benar Khadir ni pernah bertemu dengan orang ramai dan bercakap-cakap dengan mereka, menunjukkan kepada mereka jalan-jalan ke arah kebaikan dan menolong ketika mereka menghadapi kesulitan? Jadi istighatsah ke apa ni nak? Bagaimana seorang itu boleh mengenali bahawa itu adalah benar-benar Khadir? Sejauh manakah benarnya riwayat menceritakan kisah pertemuannya dengan orang ramai pada masa dulu dan sekarang? Kita akan lihat pada pasal ini insya-Allah beberapa riwayat dan komentar yang panjang mengenainya. Saya ingin mengingatkan pembaca budiman bahawa saya bukannya bermaksud pada pasal ini untuk menghibur ke pembaca. Semua dengan cerita-cerita pelik dan kisah-kisah yang mengasyikkan. Sebab tu cerita pelik-pelik ni ramai orang dengar tak? Mengasyikkan lah. Cerita hak jenis fakta-fakta ni jaga dengar dah. Justru itu saya tidak mengemukakan semua cerita-cerita pertemuan Khadir dengan orang ramai. Sebaliknya metod keterangan dalam fasa ini adalah dengan mengambil kira perkara-perkara berikut. Pertama, matlamat dikemukakan riwayat-riwayat ini adalah untuk memaparkan bukti sebenar yang berlaku kepada golongan yang berpendapat bahawa Khadir AS masih hidup. Tanpa cerita-cerita tersebut tidak akan sempurna pembahasan ini. Yang kedua, memaparkan cerita-cerita yang telah mendapat kritikan dan yang tidak dapat dipastikan berlakunya supaya ianya menjadi jelas kepada pembaca. Dari sudut manakah menjadi lemahnya cerita-cerita tersebut dan punca berlakunya perselisihan di kalangan ulama mengenainya. Yang ketiga, sebagai pelengkap kepada perbahasan ini dipaparkan juga cerita-cerita yang menjadi pilihan bagi setiap golongan masyarakat yang telah dilakukan dengan sempurna pembahagiannya dalam fasa ini. Justru itu pemaparannya kali ini akan menjadi suatu pengajaran dan bimbingan dan bukannya kerana ingin mengkaji kesahihannya dari segi riwayat. Walaupun ianya mungkin bukan merupakan suatu cerita yang benar. Ambil pengajaran iktibar walaupun cerita tu mungkin berlawak dah. Yang keempat, berkenaan dengan banyak lagi kisah-kisah dan cerita-cerita lainnya yang kami tidak sebutkan di sini, maka kami telah menyebutkan rujukannya dan menjelaskan halaman-halamannya. Hanya Allah sahaja yang mampu memberi bimbingan pada ketaatannya. Okey, kisah pertemuan Khadir sebelum Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa kena. Kami telah paparkan sebelum ini beberapa petikan kenyataan bahawa mengenai biodata Khadir pada zaman silamnya sebagaimana kami paparkan sekali lagi secara ringkasnya di bawah ini. Ada yang mengatakan bahawa dia ialah anak kandung Adam lagi dan dipanjangkan tempoh ajalnya. Pendapat ini diambil daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada pendapat katalah tak. Kata Ibn Katsir menirwayat ini hadis ini mengqati' la gharib. Putus dah. Nak sapa ke Ibn Abbas bukan sapa ke Nabi, nak sapa ke Ibn Abbas tu putus dan ganjilah gharib. Lihat Bidayah wan Nihayah jilid 1 muka surat 3 terdepannya. Abu Hamid As-Sajistani menyebutkan bahawa Khadir adalah anak Qabil bin Adam. Cuculah ni. Ni pendapat ini datangnya daripada Abu Ubadah dan lainnya. Lihat Fathul Bari jilid 6 muka surat 309 dan Irsyadus Sari jilid 5 334. Tahulah kuat setengah mana dah. Nak siapa kah? Abu Ubaidah tu kan? Ataupun Abu Hamid As-Sajistani ni. Abu Ubaidah lah yang sahabat ni nak gitulah. Dan Wahab bin Abih telah menyambungkan nasabnya pada Sam bin Nuh AS. Anak Nabi Nuh pula dah. Cucu Nabi Nuh dah. Cucu cicit Nabi Nuh bukan lagi kepada Nabi Adam. Ruhul Ma'ani jilid 15 muka surat 330. Sebagaimana berlaku perselisihan pendapat di kalangan sebahagian ulama bahawa dia ialah antara beriman dengan Ibrahim atau dia adalah sebelum Ibrahim lagi. Ada lagi pendapat lain. Nuh ni awal lagi lah. Lepas tu baru Ibrahim ni. Jauh dah. Berapa ratus tahun dah. Ibrahim pula. Dah. Antara beriman dengan Ibrahim ke atau dia sebelum Nabi Ibrahim pula. Bicara pula dah. Rujuk Fathul Bari dan Irsyadus Sari dan Bidayah wan Nihayah. Terdapat juga dalil bahawa dia adalah daripada keturunan Bani Israel pada masa Fir'aun. Bidayah wan Nihayah.
Keturunan Bani Israel juga dah. Anak beranak Nabi Musa juga lah kalau kira dah. Dalam tafsir Al-Kashaf, Imam Zamakhsyari menyebutkan bahawa Khadir hidup pada masa pemerintahan Raja Afridun sebelum Nabi Musa AS lagi. Beliau adalah menteri pengiring di barisan hadapan bagi Raja Zulkarnain teragung yang telah dipanjangkan umurnya sehingga masa Nabi Musa. Al-Kashaf karangan Imam Zamakhsyari jilid 1 574. Sampai bila ni Zulkarnain ada kata lepas lama. Nabi Musa dah. Ni kalau kira sini macam sebelum Nabi Musa dah. Allah alam lah dah. Ada bahas pula dah. Siapa dia Alexander the Great ke? Ada kata Zulkarnain tu, ada kata bukan dah. Gitu lah. Bahas panjang dah. Okey, namun begitu semua pandangan-pandangan berbeza-beza ini tidak boleh jadikan hujah. Kerana tidak ada satu pun nas yang sahih yang boleh memastikan kebenarannya. Sesungguhnya ianya hanyalah merupakan setengah daripada cerita-cerita Israeliat atau cerita-cerita sejarah yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Di sana juga kedapatan beberapa riwayat masyhur di kalangan masyarakat awam yang menyebutkan kisah pertemuan Khadir dengan seorang hamba lelaki yang diberi peluang untuk membebaskan dirinya ketika Khadir berada di pasar Bani Israel. Di sini kami paparkan riwayat itu sebagaimana telah disebutkan oleh Ibn Katsir dalam kitab sejarahnya, kitab Bidayah wa Nihayah itulah. Iaitu Al-Hafiz Abu Nu'aim Asfahani berkata, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabrani berkata, Amru bin Ishaq bin Ibrahim bin Al-A'la Al-Hims daripada Muhammad bin Fadlu bin Imran Al-Kindi daripada Baqiyah bin Al-Balid daripada Muhammad bin Ziyad daripada Abu Umamah Al-Bahili bahawa Rasulullah SAW suatu hari telah bersabda kepada sahabat-sahabatnya yang berbunyi, sukakah jika aku ceritakan pada kamu tentang Khadir? Mereka berkata, bahkan wahai Rasulullah. Baginda SAW lalu bersabda, ketika mana Khadir pada suatu hari berjalan-jalan di pasar Bani Israel, tiba-tiba dia telah dilihat oleh seorang hamba mukatab. Dia dilihat oleh seorang hamba mukatab lah. Hamba yang dijadikan kemerdekaan oleh tuannya dengan syarat-syarat tertentu lah. Itu hamba mukatab lah. Lelaki itu lantas berkata kepadanya, bersedekahlah kepadaku, semoga Allah akan memberikan keberkatan kepada kamu. Khadir lalu menjawab, aku beriman dengan Allah bahawa apa yang Allah Ta'ala kehendaki akan berlaku. Maaf, hari ini aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk diberikan kepada kamu. Kata gitulah Khadir jawab dah. Si miskin itu lantas berkata lagi, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, tapi kamu tidak bersedekah juga kepadaku. Maka sungguhnya aku memandang ke langit di depanmu dan mengharapkan keberkatan yang ada pada diri kamu pula. Maka Khadir berkata, aku beriman dengan Allah, aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk diberikan kepada kamu, kecuali kamu sanggup untuk menjual diriku. Si miskin lalu bertanya, adakah ucapan kamu ini betul? Jawab Khadir, ya benar. Apa yang telah aku katakan tadi, kerana sesungguhnya kamu telah meminta daripadaku suatu perkara yang besar. Adapun pendirianku kerana mencari keredaan Allah SWT, aku tidak akan mengecewakan permintaanmu. Justru itu kamu jualkanlah diriku. Cerita sedap cerita ni nak. Lelaki itu lantas membawa Khadir ke pasar dan menjualkannya dengan harga 400 dirham. Khadir telah tinggal bersama pembelinya untuk tempoh berapa lama dengan tidak digunakan untuk bekerja. Oleh itu, suatu hari Khadir telah berkata kepada pembelinya itu, kamu telah membeliku mengharapkan manfaat kebaikan daripadaku. Antara itu, perintahkanlah diriku supaya melakukan apa jua pekerjaan. Pembeli itu berkata, aku tidak suka menyusahkan kamu kerana kamu sudah tua lagi lemah. Ini cerita Khadir tua dah ni. Orang jumpa Khadir dah ni macam-macam ada. Ada hak muda beli ada. Khadir lantas menjawab, dia tidak menyusahkan saya. Pembeli itu berkata, kalau begitu kamu pindahkanlah saja batu-batu ini. Batu itu tidak akan habis dipindahkan dalam masa sehari jika bilangan pekerjaannya kurang daripada 6 orang. Pembeli itu pun keluar kerana menunaikan sebahagian hajatnya dan kemudian tidak berapa lama selepas itu dia pun kembali. Sesungguhnya semua batu itu telah dipindahkan oleh Khadir dalam masa sekejap saja. Justru itu pembeli itu telah berkata kepadanya, alangkah bagusnya dan baiknya cara kamu bekerja. Kamu telah mampu melakukan apa yang aku anggap sebelum ini bahawa kamu tidak akan mampu melakukannya. Suatu ketika kerana sebab-sebab tertentu pembeli itu terpaksa musafir. Lalu dia pun berkata kepada Khadir, aku beranggapan bahawa kamu adalah seorang yang amanah. Justru itu kamu mesti mengambil tugasku untuk menjaga keluargaku selama setahun. Setahun musafir.
Khadir berkata di samping itu dalam tempoh tersebut, suruhlah aku bekerja. Lelaki itu berkata, aku tidak suka menyusahkan kamu. Khadir berkata, kamu tidak akan menyusahkan aku. Lelaki itu lalu berkata, kalau begitu kamu susunkanlah batu-batu ini untuk membina rumahku sehinggalah aku kembali. Lelaki itu pun musafir. Setelah kembali, pembeli itu mendapati rumahnya telah siap dibina oleh Khadir. Oleh itu dia pun berkata kepada Khadir, aku ingin bertanya kepadamu dengan nama Allah. Kemanakah sebenarnya haluan kamu dan apakah urusan kamu? Maka Khadir menjawab, kamu bertanyaku kerana Allah dan pertanyaan dengan kerana Allah telah meletakkan aku dalam sifat kehambaan. Aku akan beritahumu siapakah aku. Aku sebenarnya adalah Khadir yang telah biasa kamu mendengar berita mengenainya. Sebenarnya si miskin tadi telah meminta daripadaku sedekah, tapi di saat itu aku tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadanya. Lalu dia pun telah meminta daripadaku kerana Allah. Oleh sebab itu aku membenarkannya untuk menjadikan daku sebagai seorang hamba. Dan selepas itu dia menjualkan daku kepadamu. Aku ingin memberitahumu bahawa sesiapa sahaja dimintakan daripadanya sesuatu permintaan kerana Allah, tetapi dia menolaknya, sedangkan dia mampu melunaskannya, nescaya dia akan berdiri pada hari kiamat kelak dalam keadaan kulitnya tidak berdaging dan bertulang, sedangkan tubuhnya pula bergoncang dan menggigil. Lalu lelaki itu pun berkata, aku beriman dengan Allah. Sesungguhnya aku telah menyusahkan kamu, wahai Nabi Allah, sedangkan aku tidak tahu. Khadir berkata, itu tidak mengapa, kerana kamu telah berbuat baik kepadaku dan semoga Allah SWT memanjangkan umurmu. Lalu lelaki itu pun berkata, demi ayah dan ibuku, wahai Nabi Allah, putuskanlah hukuman terhadap keluargaku dan hartaku mengikut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepada kamu. Ataupun aku berikan peluang kepada kamu untuk membebaskan diri kamu. Khadir berkata, aku suka kamu membebaskan aku agar aku dapat beribadah kepada Tuhanku. Lalu pembeli itu pun membebaskannya. Khadir berkata, segala puji bagi Allah yang meletakkan aku dalam kancah perhambaan dan kemudian membebaskan aku daripadanya. Pakai Nabi jadi hamba dah. Ada juga bahan di segi usul tak boleh Nabi ni hamba. Tak apalah dah. Persoalan di sini, sejauh manakah darjah kesahihan hadis ini? Ibnu Katsir telah mengulas riwayat ini dengan berkata, ini ialah hadis yang dihukumkan marfu', iaitu bersambung sanadnya kepada Nabi SAW secara tersilap. Silap ni. Kata marfu' tersilap. Yang paling layaknya hadis ini dihukumkan mauquf, iaitu hadis yang berakhir sanadnya setakat sahabat saja. Dan ada sejumlah perawi-perawinya orang yang tidak dikenali, majhul. Wallahu a'lam. Kemudian Ibnu Katsir berkata lagi, sungguhnya hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Ujalatul Muntazir fi Syarhi Hali Al-Khadir melalui sanad daripada Baqiyah bin Al-Walid. Dalam pada itu Abdul Wahab bin Dhahak adalah perawi yang dihukumkan matruk. Perawi dia tu Abdul Wahab bin Dhahak tu dituduh berdusta dalam hadis lah, tapi dia bukan pastikan dusta lagi, dia tertuduh dah. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, sanad hadis ini adalah hasan jika tidak kerana riwayat Baqiyah yang meriwayatkannya dengan menggunakan lafaz an. Ibn Hajar katalah, sekiranya hadis ini pasti sungguh kesahihannya, nescaya dia boleh dijadikan sebagai bukti kenabian Khadir, kerana Nabi SAW ketika menyebutkan perkataan lelaki itu yang berbunyi, ya Nabi Allah, artinya wahai Nabi Allah, telah memperakui kata-kata itu dan mengiktirafnya. Rujuk Al-Isabah jilid 2 muka 120. Sanad itu muka oleh Ibn Hajar ialah yang dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir melalui sanad daripada Baqiyah dan daripada Muhammad bin Zaid Al-Hani daripada Abu Umamah Al-Bahili. Itulah sanadnya lah. Kita baca selagi lah. Pertemuan Khadir dengan Ilyas pun lah. Nabi Ilyas. Terdapat banyak berita dan berbagai riwayat mengenai hidupnya Ilyas dan Khadir AS. Mengenai wujud atau tidak hubungan kerabat di antara kedua mereka berdua dan mengenai pertemuan kedua mereka dengan setengah yang lainnya. Ada bicara dalam kalangan ulama. Timbul juga kemungkinan mengenai hidupnya Nabi Ilyas. Sesungguhnya kami telah menyebutkan sebelum ini sebahagian daripada riwayat mengenai hidupnya Khadir dan komentar mengenainya. Adapun berkenaan dengan hidupnya Ilyas, maka apakah dalil yang menerangkan kekal hidupnya sehingga sekarang? Kerana erat Nabi Ilyas, ia akan jadi panjang lagi lah. Soalan Nabi Ilyas tu hidup panjang juga macam Nabi Khadir. Selepas ini, kamu akan bersama-sama saya melihat bahawa tidak ada satu pun hadis yang sahih yang mengatakan bahawa Ilyas masih hidup atau berlaku pertemuannya dengan Khidir AS pun tidak ada yang sahih.
Ulama berselisih pendapat mengenai siapakah diri Ilyas sebenarnya. Ibnu Mardawih telah mengeluarkan suatu hadis daripada Ibnu Abbas yang berbunyi, sesungguhnya Ilyas itu ialah Khadir. Pula dah. Rujuk Fathul Kabir fi Zammi Al-Ziyadah ila Al-Jami' As-Saghir jilid 2 muka 15 dan Fatwa Ar-Ramliyah halaman 203. Dia kata pula Ilyas tu sendiri Nabi Khadir. Imam Al-Lusi telah memaparkan hadis ini dan berkata sesungguhnya hadis ini adalah hadis palsu. Rujuk Ruhul Ma'ni jilid 15 muka 319. Pendapat lain mengatakan sesungguhnya Ilyas itu sebenarnya ialah Idris. Fatwa Ramli Al-Ladzi Bihamash Al-Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karangan Ibn Hajar Al-Hatami halaman 203. Jadi dia katanya sesungguhnya Ilyas itu sebenarnya Nabi Idris lah. Syekh Ramli dalam kitabnya fatwanya berkata sesungguhnya dia ialah Ilyas bin Yasin daripada keturunan Harun, iaitu saudara kepada Nabi Musa. Ibid halaman 203. Fathul Alam bagi Jordani jilid 1 muka 110. Sesungguhnya kami telah menyebutkan semasa memperkatakan mengenai permulaan hidup Khadir AS, pendapat yang mengatakan bahawa Khadir ialah saudara Nabi Ilyas dan ayah mereka berdua adalah seorang raja, dan juga bagaimana dia tidak mahu berkahwin sekalipun didesak oleh ayahnya sendiri. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah. Itu cerita lah dah. Kami juga telah menyebutkan bahawa Imam Ibn Katsir tidak membuatkan apa-apa komentar mengenai riwayat tersebut. Ibnu Jarir At-Tabari telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Syawzab, katanya Khadir ialah anak Faris dan Ilyas pula daripada keturunan Bani Israel. Ini orang lain pula dah. Tadi ada pendapat kata serupa Khadir dan Ilyas. Mereka berdua berjumpa pada setiap tahun dalam musim haji. Khadir dengan Ilyas apa nama? Al-Alusi telah memetik suatu kenyataan daripada Ibn Arabi bahawa dia berpendapat Khadir masih hidup. Ibn Arabi pun kata Khadir masih hidup lah. Rujuk Ruhul Ma'ni jilid mudah muskat 328. Ibn Syahin telah menyebutkan satu riwayat dengan sanad yang lemah yang bersambung kepada Hasif. Katanya ada seramai 4 orang daripada para nabi yang masih hidup. 2 di langit iaitu Nabi Isa dan Nabi Idris, dan 2 di bumi iaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Khidir pula berada di laut dan Ilyas pula berada di darat, di atas darat. Rujuk Al-Isabah jilid 2 muka 118. Amr bin Dinar berkata, sungguhnya Khadir dan Ilyas manusia hidup di bumi selama mana Al-Quran masih ada. Apabila Al-Quran diangkat, barulah mereka berdua akan mati. Rujuk Ad-Durarul Naqiyah fi Matalib al-Fiqhiyah halaman 142 dan Fatwa Imam Ramli halaman 223. Diriwayatkan daripada Hasan Basri, katanya Ilyas ditugaskan menjaga daratan dan Khadir pula ditugaskan menjaga lautan. Sesungguhnya kedua-dua mereka telah diberikan anugerah kekal di dunia sehinggalah berlaku tiupan sangkakala yang pertama, dan sesungguhnya mereka berdua akan bertemu pada musim haji setiap tahun. Sahabat karangan Al-Hafiz Ibn Hajar. Ya cerita gitulah pasal perawi pesan, tapi gitulah cerita tu pelik lah dah. Ini nampak lagi kau nak pergi. Sudah menjadi masyhur di kalangan orang awam dan ahli hadis mencerita mengenai pertemuan Khadir dengan Ilyas AS pada musim haji setiap tahun. Di sini dikemukakan setengah riwayat tersebut dan komentar mengenainya, iaitu pertama, disebutkan oleh sebagian ulama sungguhnya Khadir dan Ilyas apabila mereka bertemu pada setiap musim haji, mereka tidak akan berpisah sebelum menyebut perkataan-perkataan ini. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah masyaallah kullu ni'matin minallahi masyaallahu khairu kulluhu biyadillahi masyaallah la yasrifu as-su'a illa Allah. Artinya dengan nama Allah apa yang dikehendaki Allah tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah apa yang dikehendaki Allah. Setiap nikmat daripada Allah apa yang dikehendaki oleh Allah, kebaikan semuanya itu dalam kuasaan Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah tidak ada dapat menolak keburukan melainkan Allah. Siapa yang membacakan sebanyak 3 kali di waktu pagi, nescaya dia akan terselamat daripada bencana kebakaran, lemaslah air dan kecerian jika dikehendaki oleh Allah. Rujuk Ihya Al-Midin jilid 1 muka 319, Tafsir Tabari jilid 11 muka 43 dan Mufarrijul Qarub jilid 1 muka 115. Itulah, jadi kita tengok situ. Dia kata
perkataan gini tak. Lepas tu tak cerita tolak bala benda-benda ghaib ni. Kalau tak ada dalil, masalah juga dah. Az-Zabidi telah membuat komentar mengenai hadis ini dan katanya beginilah yang disebutkan dalam kitab Qutul Qulub. Kitab Qutul Qulub fi Muamalah al-Mahbub wa wasfu tariqi al-murid ila maqam al-tauhid karangan Abu Talib Muhammad bin Ali bin Atiyah al-Harthi al-Makki yang wafat pada tahun 386 Hijrah. Pegaranya menyatakan bahawa riwayat ini telah dinukilkan daripada Israiliyat. Lihat contohnya jilid 1, pusat 192, 369 dan 381 dah. Alah mana pun ceritanya Israiliyat ada masalah lagi melibatkan fadilat yang ghaib. Itu boleh percaya dah. Riwayat ini juga terdapat dalam kitab Fawaid Abi Ishaq al-Mazkari al-Muzakki yang telah dikeluarkan sanadnya oleh Daruqutni dengan katanya hadis ini telah diberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah daripada Muhammad bin Ahmad bin Rabuah daripada Amr bin Asim daripada Al-Hasan bin Razin daripada Ibnu Jurayj daripada Atha daripada Ibnu Abbas. Kata Daruqutni yang aku tahu hadis ini hukumnya marfu' iaitu bersambung sanadnya kepada Nabi SAW yang telah bersabda dia berjumpa sehingga kepada akhir hadis ini. Ad-Daruqutni berkata dalam kitabnya Al-Farad kemudian ada juga perawi lain selain Hasan bin Razin yang menyebutkan hadis ini daripada Ibnu Jurayj. Al-Uqali berkata riwayat daripada Hasan bin Razin tidak dapat dikesan perawinya. Perawi tak dijumpa dah. Tak boleh kesan lah, tak boleh nak jarah ta'dil dah. Dan dia pula seorang perawi yang tidak dikenali di kalangan ulama hadis pula dah. Dan hadisnya pula tidak dapat dipastikan kesempurnaan hafalannya. Abu Husain bin Munadi berkata hadis ini menjadi sangat lemah dengan sebab ianya telah diriwayatkan oleh Hasan bin Razin. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata hadis ini ada juga diriwayatkan melalui sanad yang lainnya tetapi ianya terlalu sangat lemah dah. Sanad lain tu lagi lemah daripada hadap bicara ni dah. Yang kedua ada Ibn Jauzi telah mengeluarkan hadis ini melalui sanad yang bersambung kepada Ahmad bin Amr daripada Muhammad bin Mahdi bin Hilal daripada Ibnu Jurayj. Katanya telah mencerita kepadaku. Lalu dia pun menyebutkan hadis ini dengan lafaz bertemu orang yang tinggal di daratan dan orang yang tinggal di lautan iaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Sebut situ dah. Tinggal di lautan iaitu Nabi Ilyas dan Nabi Khidir Islam pada setiap tahun di Mekah sehinggalah ke akhir hadis ini. Abu Zar al-Harawi iaitu Abu Zar Abdul bin Ahmad al-Hafiz Ansari al-Harawi yang dikenali dengan panggilan Ibnu Sama' al-Maliki wafat di Mekah pada tahun 431 Hijrah. Di antara kitab karangannya ialah tafsir Quran Al-Mustadrak ala Sahih al-Bukhari wa Muslim dan Manasik al-Haji lihat Hadiyatul Arifin jilid 1437. Jadi Abu Zar al-Harawi juga telah mengukuhkan hadis ini dalam kitabnya Al-Manasik rujuk Ithaf as-Sadatul Muttaqin bagi Az-Zabadi jilid 5 muka 69. Rakai sanad hadis lemah kerana terdapat dalam sanadnya Hasan bin Razin di mana dia adalah perawi lemah. Al-Hafiz Ibnu Katsir telah mengemukakan hadis ini dan memberikan kritikan kepada sanadnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh pengarang syarah kitab Ihya Ulumuddin Zabidi dah. Ibnu Katsir juga telah menyebutkan komentar Abu Ahmad bin Adi terhadap peristiwa Hasan bin Razin dengan Ibnu Katsir sendiri mengatakan bahawa Hasan bin Razin adalah seorang perawi tidak dikenali dah. Ibnu Katsir ni kata majhul dah. Rujuk Bidayah wa Nihayah ya jilid 1 muka 333. Sementara hadis yang datang melalui sanad Ibnu Jauzi pula Ibnu Hibban berkata Mahdi bin Hilal seorang perawi hadis palsu. Mahdi bin Hilal pula perawi hadis palsu. Ibnu Jauzi sendiri berkata Ahmad bin Amr adalah perawi yang matruk pada pandangan Ad-Daruqutni dan kedudukan Mahdi bin Hilal juga seperti Ahmad bin Amr lemah belaka. Ibn Hajar telah memaparkan dalam kitabnya Fathul Bari hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan berkata Al-Daruqutni telah mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya Al-Afrad dan menyebutkan bahawa pada saat ini terdapat Muhammad bin Ahmad bin Zaid iaitu seorang perawi yang lemah. Rujuk Fathul Bari jilid 6 muka 311. Yang keempat ada sungguhnya hadis doa ini telah disebutkan sekali lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Hafiz Al-Iraqi telah mengenal pasti akan rangkaian sanad hadis ini dan kesimpulannya berkata berdasarkan rangkaian sanad ini hadis ini hukumnya mungkar. Al-Mughni an Hamli al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya min al-akhbar.
Pengarang kitab Asnal Matalib telah menyebutkan hadis ini dan mengulas tentang dengan katanya. Terdapat hadis yang menyatakan bahawa Khadir bertemu Ilyas AS setiap tahun pada musim haji. Bagaimanapun sanad hadis ini tidaklah sahih. Al-Munawi pula berkata hadis ini lemah, sementara Al-Hafiz Ibn Hajar dan Imam Sakhawi pula membuat komentar dengan berkata hadis ini mungkar. Kalau diandaikan bahawa hadis ini sahih, maka ianya akan menunjukkan Nabi Ilyas masih hidup, dan ini juga tidak betul. Kalau kita pakai, ia akan nampak Nabi Ilyas hidup. Al-Harith bin Abu Umamah meriwayatkan dalam musnadnya suatu hadis marfu' daripada Anas dengan lafaz yang berbunyi, sesungguhnya Khadir berada di laut dan Ilyas berada di darat. Maka mereka berdua akan bertemu pada setiap malam di tembok dinding yang dibina oleh Raja Zulqarnain, iaitu sebagai benteng di antara manusia dan makhluk Ya'juj Ma'juj. Mereka berdua juga akan mengerjakan haji dan umrah pada setiap tahun di samping minum seteguk air Zam-Zam yang mencukupi untuk menghilangkan dahaga mereka berdua sehingga ke tahun hadapan. Para ulama hadis berkata, sungguhnya sanad hadis ini sangat-sangat lemah. Rujuk Ruhul Ma'ani, Fathul Qabir fi Zamil Ziyadah ila al-Jami' Saghir dan Isabahnya. Hadis yang seperti ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir melalui sanad Hisham bin Urkhadid daripada Hasan bin Yahya daripada Ibnu Abu Ruwat yang lafaz seumpamanya hadis di atas tadi. Dan hadis ini pula adalah mu'addal ni, iaitu hadis yang gugur pada sanadnya dua atau lebih perawi pada tempat yang sama, sama ada pada permulaan sanad atau pertengahannya atau pada akhirnya. Dinamakan sedemikian kerana hadis yang diriwayatkan apabila gugur seorang sahaja perawi, maka ianya akan rosak, akan ditolak. Justru itu apabila gugur dua perawi atau lebih maka lebih lagi lah ianya akan tolak. Lagi banyak perawi yang putus, lagi kuat akan tolak dia. Dalam kitabnya Az-Zuhdu, Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis yang seperti ini dengan sanad yang hasan, iaitu baik daripada Ibnu Abu Ruwat dengan penambahan matan hadis yang berbunyi, sesungguhnya kedua-duanya telah berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Rujuk Fathul Bari jilid 6 muka 311, Ithaf Sadatul Muttaqin, Fatwa Al-Ramli, dan kitab Az-Zuhdu karangan Imam Ahmad bin Hanbal. Di sana terdapat banyak lagi ulasan-ulasan ulama bercerita-cerita dan riwayat-riwayat hadis yang lebih pendek dan lebih ganjil daripada hadis yang telah disebutkan tadi. Al-Hafiz Ibn Hajar juga telah menyebutkan beberapa riwayat yang panjang yang menceritakan tentang Ilyas dan tentang jenis-jenis makanan yang dimakan oleh Ilyas bersama Khadir AS semasa mereka bertemu pada bulan Ramadan di Baitul Maqdis atau di Mekah. Selain itu, Al-Hafiz Ibn Hajar ada menyebutkan beberapa riwayat lain tentang pertemuan Ilyas dengan Rasulullah SAW semasa peperangan Tabuk. Dan dia juga menyebutkan mengenai ulasan oleh Ibn Jauzi terhadap setengah sanad hadis tersebut, di samping Al-Hafiz Ibn Hajar sendiri suatu ketika telah menghukumkan setengah daripada hadis itu sebagai palsu. Dan pada suatu ketika yang lain dikira sebagai dhaif. Di Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar sendiri pun confuse antara betul-betul palsu ataupun dhaif. Dalam pada itu ada setengah daripada riwayat-riwayat tersebut yang ditinggalkan begitu sahaja oleh Ibn Hajar dengan tanpa memberi sebarang komentar terhadap sanad-sanadnya. Kami sendiri tidak menyebutkan sebahagian daripada riwayat tersebut di sini kerana panjangnya dan kerana kebanyakannya tidak logiknya. Banyak cerita pelik-pelik lah. Wallahu a'lam, setakat itu sajalah kita sambunglah pertemuan Nabi Khadir dengan Rasulullah SAW. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.